إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Yusi Ismail Madya, Tuan Nabi alias Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Tia, Adik-adik Tuan Masuk Masjid, tuan-tuan yang ada di Jatuh Kota Surau, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat pada subuh ini. Kali lagi kita bersama-sama salat subuh berjemaah dan seterusnya kita memulakan langkah kita pada pagi ini dengan menambahkan sedikit lagi ilmu dan pengetahuan kita berkaitan dengan perjuangan kesinambungan perjuangan Khalifah Islam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Jadi apa yang kita ketahui bahawa perjuangan umat Islam di peringkat awal ada satu perjuangan yang sangat getir dan pahit, sebab berhadapan dengan bukan dengan sahabat yang ramai, tapi berhadapan dengan musuh yang ramai. Itulah perjuangan pada peringkat permulaan, di mana kalau kita menelusuri bermulanya daripada dakwah Islamiah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah Rasulullah wafat, perjuangan dan peperangan yang berlaku di antara orang Islam dengan orang-orang kafir adalah setiap tahun berperang. Kita ni tak ada berperang, tuan. Perang apa ya kita ni? Perang dengan fitnah, peperangan dengan tuhmah, peperangan dengan berbagai tuduhan dan sebagainya. Tapi di zaman permulaan Islam, peperangan dan kalau nak dikumpulkan mereka-mereka yang mati syahid di dalam dakwah Islam daripada mula perang ataupun daripada mula dakwah Islam dan mula perang, iaitu daripada mula peperangan Badar dalam tahun 2 Hijrah, peperangan Uhud dalam tahun ketiga Hijrah, peperangan Ahzab dalam tahun 3, peperangan dan banyak lagi peperangan seperti sampai peperangan membuka anggota Mekah. Berapa ramai orang Islam yang mati syahid, dan berapa ramai pula orang kafir yang terbunuh di dalam medan peperangan tersebut kerana masing-masing mempertahankan pegangan mereka, mempertahankan prinsip mereka. Dan kalau kita bagikan dua sahaja peperangan ini yang berlaku, pertama umat Islam menyebarkan akidah Islamiah dan mempertahankan prinsip La ilaha illallah, dan orang-orang kafir musyrikin mempertahankan duniawi, mempertahankan kedudukan, kekayaan dan kedudukan serta pangkat mereka. Jadi yang kekal sampai hari ini, tuan-tuan dan puan, ialah perjuangan umat Islam menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sampai hari ini. Dan sampai hari inilah orang-orang kafir sentiasa mencari jalan bagaimana nak memusnahkan umat Islam. Dan seperti mana yang kita telah tahu sebelum ini, iaitu golongan yang sentiasa memusuh orang Islam ialah orang-orang Yahudi. Sebab itulah bila kita membaca kisah khalifah Islam ini, terbunuhnya khalifah Sayyidina Uthman bin Affan adalah bermula daripada hasutan orang Yahudi. Hasutan golongan-golongan Yahudi yang disokong pula oleh orang munafik di Madinah, dan akhirnya khalifah yang ketiga yang sangat warak, yang sangat zuhud, yang sangat abid, yang sentiasa membaca Al-Quran setiap masa dan setiap waktu. Dan kalau dia sembahyang Isyak, lepas sembahyang Isyak dia akan sembahyang sampai subuh. Inilah dia perjuangan orang Islam pada awalnya. Sayyidina Uthman bin Affan itu telah pun mati dibunuh
oleh orang-orang Islam sendiri yang dihasut oleh orang Yahudi. Baiklah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah berhadapan dengan orang-orang murtad, dan ramainya orang-orang murtad pada waktu itu, sebab ada yang baru masuk Islam, ada yang masuk Islam kerana ada tujuan-tujuan lain, masuk Islam kerana bimbang dengan kekuatan Islam pada waktu itu, masuk Islam. Dan bila Rasulullah wafat, lebih kurang 40,000 orang telah murtad. 40,000 ni cuma seorang kabilah-kabilah Arab yang ada di keliling Madinah, dan juga orang-orang musyrikin, dan juga orang-orang Arab yang lain yang ada di Taif, yang ada di Yaman, ramai yang murtad. Sebab apa ramai yang murtad? Ada 40,000 orang sebab ada pemimpin dia, pemimpin yang menganjurkan kemurtadan ini, penganjur murtad. Ada pemimpin dia yang merasakan bahawa mereka juga perlu disanjung, mereka juga perlu dihormati, dan mereka nak penghormatan itu sama seperti pernah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara yang terkenal memimpin orang-orang murtad ini ialah Musailamah, dan terkenal dengan gelaran Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ialah Musailamah yang pendusta. Dan bila kita memberikan gelaran kepada khalifah Islam, maka di antara gelaran yang kita berikan ialah As-Siddiq. Siddiq ini ialah yang membenarkan, Kazzab inilah yang mendustakan, yang pendusta. Jadi dalam masa peperangan antara Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan orang-orang murtad ini, bolehlah kita bagikan kepada dua, iaitu peperangan antara orang-orang yang siddiq, peperangan antara orang-orang yang kazzab. Orang yang benar dalam perjuangan dengan orang yang berdusta. Akhirnya orang yang berdusta ini kalah dalam peperangan tersebut. Kesan daripada situ, di mana yang disebutkan dahulu, maka wujudlah dan muncullah idea supaya Al-Quran ini dibukukan balik. Kalau tidak, ramailah para hufaz Al-Quran yang mati di medan perang, yang mati syahid di medan perang, dan akhirnya nanti Al-Quran tidak dapat dibukukan, dan Al-Quran akan hilang begitu saja, tuan-tuan dan puan. Baik, itu dalam zaman khalifah lah pembukuan Al-Quran. Bukan dalam zaman kita sekarang ni, zaman kita ni pencetakan Al-Quran banyak dicetak, berjuta dah, dan ada kilang dia yang mencetak Al-Quran, pusat kilang pencetakan Al-Quran. Dan kita beruntung pada hari ini, kesan daripada perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah, para khulafaur rasyidin yang mengumpulkan Al-Quran. Hari ini kita dapat baca Quran, hari ini kita dapat Al-Quran. Dan di antara negara-negara Islam yang dapat Al-Quran dengan percuma ialah Malaysia, di mana Saudi Arabia boleh dikatakan tak tahun datang menyampaikan Al-Quran yang mereka cetak. Dan kita pun dapat Al-Quran itu bila kita pergi Mekah, dan kita mampu ataupun dapat membaca Al-Quran di mana-mana saja masjid, ialah Mekah dan Madinah. Terutama sekali Masjidil Haram, kita boleh lihat betapa banyaknya Al-Quran tersusun, disusun di dalam masjid tersebut. Itu juga di Masjid Nabawi dan juga masjid-masjid yang lain. Setelah dipadamkan pemberontakan golongan murtad ini, Sayyidina Abu Bakar beralih pula kepada meluaskan lagi sebaran Islam sampailah ke utara Madinah. Dan ini bermula dalam zaman Rasulullah SAW dan disambung oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam zaman Rasulullah SAW, permulaannya ialah perangan Tabuk. Iaitu Tabuk ini jauhnya daripada Madinah lebih kurang 768 km, melalui padang pasir, dan sampailah ke utara Madinah 768 km. Tak ada kenderaan laju, tak ada kapal terbang, tak ada kereta, yang ada hanyalah unta dan kuda sahaja, dan jalan kaki. Kebanyakan orang Islam pergi perang jalan kaki, tuan-tuan. Kita hari ini pergi perang naik kapal terbang, naik kereta-kereta kebal, naik kereta-kereta yang canggih-canggih lah sekarang ni. Baiklah,
Di zaman Rasulullah SAW, kempen untuk memerangi Tabuk dilakukan oleh Rasulullah SAW. Untuk pergi ke Tabuk yang utara Madinah lebih kurang 768 km daripada sini sampai ke mana tuan? Lebih daripada kan? Sampai Anyai, ya, sampai Siam, ya, jauh punya. Daripada Johor Bahru sampai ke Anyai itu jalan kaki. Bayangkanlah, di tengah-tengah padang pasir, ya, bukan di tengah-tengah kebun, kalaupun di tengah-tengah kampung, ya, melalui pembangunan sebagainya, tak ada, tengah-tengah padang pasir. Ini permulaan tentera Islam dihantar keluar Madinah dalam perang zaman Rasulullah, iaitu perang Tabuk. Rasulullah SAW telah berjaya menerima sumbangan besar daripada para sahabat. Jadi dana dapat ke mana? Pergi perang ni. Ya. Dana untuk makanan, minuman, persenjataan, ya, dan perbelanjaan sebagainya, ya. Dapat daripada mana? Dapat daripada sumbangan. Maksudnya umat Islam menyumbang, bukan sahaja menyumbang dengan jiwa dan raga mereka, tapi mereka menyumbang dengan harta benda mereka. Itu umat Islam dahulu. Sebab itu kita selalu mendoakan mereka, ya. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina wa li ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Masuklah golongan-golongan yang berperang dahulu, yang mereka mati syahid di medan perang. Dan 2 minggu dulu kita telah sebutkan, iaitu penulis buku ini telah pergi menziarahi kawasan-kawasan yang orang Islam berperang di bahagian utara, di Jordan, di Syam dan Syria. Dan bila mereka sampai ke Yarmouk, penulis ini telah sampai ke Yarmouk dan menziarahi di mana tempat peperangan dan para syuhada yang mati di medan perang itu dimakamkan. Dan dia baca Al-Fatihah kat situ, ya. Lepas itu dia bau wangi. Hanya syuhada tu sampai penulis tahun 2005 ni, 2005 baca ini, ya. Pergi, bila baca Al-Fatihah, maka bau harum pun keluar daripada daripada tempat permakam para syuhada, tuan, ya. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana, tuan, kalau kita bacakan Al-Fatihah kepada perkuburan ahli-ahli kubur, ya, kalau bau wangi itu bermaksud adalah, ya, orang yang sentiasa mendapat rahmat Allah dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat sumbangan yang besar daripada sahabat. Di antara yang memberi sumbangan yang paling besar sekali, ya, 3 orang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan sumbangan seluruh harta dia, digunakan untuk tujuan peperangan ini, ya. Dihadiahkan, disedekahkan, disumbangkan untuk peperangan ini. Sehingga Rasulullah tanya, apa yang tinggal daripada-Mu, wahai Abu Bakar? Habis dah harta disumbangkan kepada tujuan untuk peperangan ini, maka jawab Abu Bakar, yang tinggal adalah Allah dan Rasulnya. Itulah keyakinan yang mantap, ya. Yakin dengan rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab, dia telah menyumbangkan separuh daripada harta dia. Dan diikuti oleh Sayyidina Uthman bin Affan yang menyumbangkan, ya, duit, menyumbangkan rial, menyumbangkan banyak, ya, kuda dan unta yang dihadiahkan untuk perang ini. Itulah perjuangan orang Islam dahulu, tuan, ya, yang perlu kita telah pelajari dan perlu kita contoh dan tauladani, ya. Baik. Kemudian maka dengan itu terbentuklah satu pasukan tentera Islam dengan kekuatan 30,000 orang. Itu tahun yang ke 7 Hijriah, ya, ke 6 Hudaybiyah, tahun ke-7 kan kata saya, ya. Tahun ke-7 Hijriah terbentuklah 30,000 orang tentera Islam, hanya, menyumbangkan, orang Islam sendiri menyumbangkan jiwa raganya untuk perang ini, di mana
10,000 orang daripada mereka adalah menunggang kuda. Dalam 7-8 tahun peperangan ini, perkembangan tentera Islam ini jauh berkembang. Kalau dalam peperangan Badar tahun 2 Hijrah, dalam peperangan Badar tahun 2 Hijrah, penunggang kuda tentera Islam 2 orang je, dan cuma jalan kaki. Tentera 300 orang. Mula-mula 700. Mula-mula 300 orang. Kemudian orang munafik yang keluar tu tinggal 300 lah. Yang menunggang kuda 2 orang je. Yang lain jalan kaki. Tapi 5-6 tahun kemudian dah ramai tentera Islam. Ramai berapa? 30,000 orang dan penunggang kuda 10,000 orang. Perkembangan ataupun sambutan terhadap agama Islam ni begitu hebat sekali. Tentera semakin ramai dan peralatan semakin lengkap. Dengan kekuatan itulah maka Rasulullah SAW telah pun bertolak daripada Madinah dalam musim panas yang terik untuk menuju ke Tabuk bagi menghadapi pasukan tentera Rom. Tujuan dia ialah untuk berhadapan dengan tentera Rom yang terkenal di zaman itu sebagai kuasa besar dunia. Ada 2 kuasa besar dunia waktu itu, iaitu kuasa ataupun pemerintahan Rom dan pemerintahan Parsi. Dan orang Islam berada di Madinah dan saya terancam dengan dua kuasa ini, dan tentera Islam mesti memperlengkapkan dirinya dengan kekuatan dan keberanian, yang tidak ada tolak bandingnya waktu itu untuk berhadapan dengan Rom dan Parsi. Dan kempen ini juga dikenali sebagai Ghazwatul Usrah. Ghazwah ni peperangan, Usrah ni kesusahan, perangan yang penuh dengan kesulitan. Kalau Ghazwah itu, peperangan itu disertai oleh Rasulullah SAW. Kalau yang tak disertai oleh Rasulullah SAW, dia tidak dipanggil Ghazwah, dia dipanggil Syariah. Perangan yang tak disertai Rasulullah, Syariah, hanya dipimpin oleh para sahabat, penerima Islam, Khalid bin Walid dan sebagainya. Tapi kalau Rasulullah ada sama, maka perang itu dipanggil Ghazwah. Maksud kempen kesukaran, Ghazwah peperangan kesukaran, atau disebut juga sebagai Sa'atil Usrah, bermaksud saat yang sukar, saat yang sulit waktu itu. Tentera Islam pergi meninggalkan kebun-kebun kurma mereka di Madinah. Dan ada 3 sahabat yang sangat sayangkan buah-buah kurma, kebun-kebun kurma dia masa itu, yang sedang masak ranum untuk dipetik, tidak mengikuti peperangan tersebut. Mereka tak nak pergi dengan berbagai-bagai alasan lah. Tapi diketahui oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tahu alasan-alasan mereka. Akhirnya apabila tentera Islam balik daripada Tabuk, ketiga-tiga orang ini memohon maaf kepada Rasulullah SAW dan bertaubat, kerana mereka tidak mengikuti peperangan tersebut kerana melebihkan harta dunia, melebihkan keuntungan duniawi. Mereka tak melibatkan diri dalam perangan, tetapi akhirnya mereka memohon maaf kepada Rasulullah SAW. Dan ketiga-tiga orang ni yang tak nak pergi perang ni, itulah dipulaukan oleh sahabat-sahabat 1 bulan. Tentera Islam ataupun sahabat-sahabat Rasulullah tak bercakap dengan mereka. Jadi inilah satu daripada apa yang diberikan pengajaran. Orang yang tak mampu kerjasama dan perjuangan dan menegakkan agama Islam ini tidaklah diperangi di kalangan orang Islam, tapi mereka tidak dilayan dengan mesra lah. Tak dilayan dengan mesra. Apabila sampainya Rasulullah SAW dan para pasukan tentera baginda di Tabuk, jauh ni Tabuk ni, dan sebelum sampai Tabuk tu ada satu tempat, Rasulullah kata, jangan singgah lama-lama kat tempat ni, jangan ambil air-air yang ada di tempat ni. Itulah tempat-tempat orang yang dulunya derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tempatnya telah pun
tidak diberkati lah. Jangan minum air dia. Nabi SAW dapati tidak ada pun kelihatan kegiatan permusuhan maupun persiapan untuk peperangan dilakukan di Tabuk. Tak ada. Sampai ke Tabuk tak ada. Tu orang kita kata sampai tak ada tu payah apa? Payah ngam kan? Pergi tak ada apa-apa. Tentera Rom tak tunggu pun tuan-tuan. Sebab risikkan mengatakan tentera Rom sedang bersedia di Tabuk untuk pergi memerangi orang Islam ataupun tentera kerajaan Islam di Mina. Tentera Rom tak tunggu pun. Dan kabilah-kabilah Arab yang lain yang menyokong tentera Rom di sempadan di Tabuk tu, masing-masing menarik diri daripada menyokong tentera Rom. Tentera Rom pun kembalilah semula ke markas dia, dan kabilah-kabilah Arab pun masing-masing duduklah di kawasan-kawasan mereka. Sebab mereka bimbang dan takut. Tahu lagi dah ada perasaan takut dah. Sebab apa? Dalam suasana panas terik yang menggigit di tengah-tengah padang pasir itu, boleh diharungi oleh 30,000 orang tentera Islam. 30,000 orang berbaris dan berjalan, beramai-ramai pergi ke Tabuk, jalan kaki ramai-ramai dalam keadaan banyak kekurangan lah. 30,000 orang ada tak seramai penduduk Taman Sri Rembau ni? 30,000 orang ada tak? Tak ada. Ini 30,000 orang jalan menuju ke Tabuk. Dan bila tentera Rom dengar ni, mereka pun tak sanggup dan tak mampu untuk meredah padang pasir yang kering, yang gersam tu. Mereka pun menganggap tentera Islam merupakan tentera yang sangat kuat di segi fizikal dan mental ni. Bila berjalan 30,768 km, keadaan yang panas, yang terik, maka tentera Islam mampu mengharunginya. Maka ini satu kesan psikologi kepada tentera Rom. Kesan psikologi maknanya kalau macam ni hebat betul tentera ni. Padang pasir Sahara kan, yang gurunnya dapat diseberangi oleh tentera Islam dan boleh sampai ke Tabuk. Jadi ini menakutkan mereka. Jadi mereka belum perang lagi, mereka dah mengundurkan diri dah. Mereka tak tunggu dah. Apabila sampai Rasulullah SAW dan para pasukan tentera baginda ke Tabuk, di Tabuk, Nabi SAW dapati tidak ada pun kelihatan kegiatan permusuhan maupun persiapan untuk peperangan dilakukan di sana. Setelah disiasat, kemudian barulah Nabi SAW ketahui bahawa puak-puak Arab yang beragama Kristian, ada tu orang Arab ramai yang beragama Kristian sebab pengaruh daripada Rom. Yang ada dua pengaruh, satu Rom mempengaruhi Kristian dan Parsi mempengaruhi orang Arab dengan agama Majusi. Banyak agama di negara, agama Kristian, agama Majusi, dan yang paling tak ramai ialah agama Hanifiyah, iaitu agama yang bawa Nabi Ibrahim. Dan bila muncul agama Islam, satu agama baru yang mereka anggap mengancam orang-orang Parsi dan orang-orang Rom ini, ini adalah merupakan kekuatan baru yang akan mengancam kedudukan mereka. Jadi orang-orang Arab yang masuk yang beragama Kristian telah menarik diri pada saat-saat terakhir bagi memberikan bantuan ketenteraan kepada Maharaja Rom. Ini ialah kerana mereka ketahui yang pasukan tentera Islam itu tidak akan sanggup menerima kekalahan dan akan menentang musuh mereka secara berhabis-habisan. Sebab mereka tahu, apabila tentera Islam keluar daripada Madinah dipimpin oleh Rasulullah SAW, tentera Islam tidak akan mundur ke belakang. Mereka akan terus berperang berhabis-habisan. Jadi sebab apa dalam konsep Islam, peperangan yang diharungi oleh tentera Islam berhadapan dengan orang-orang kafir ini
bila tentera Islam itu mati di medan perjuangan, maka mati mereka adalah mati syahid. Dan orang-orang yang mati syahid ini akan mendapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga orang yang mati syahid. Sebab mati syahid ialah mati syahid yang paling tinggi sekali darjat dia ialah mati syahid berperang melawan orang kafir. Itu mati syahid dunia akhirat, melawan kafir. Dan orang yang mati syahid ni bila dia terbunuh, mereka tidak dimandikan, tidak disolatkan, terus dikebumikan dengan darah-darah yang ada pada jasad dia. Jadi ramai yang terbunuh masa peperangan Yarmouk dahulu, apalagi saya peperangan Yarmouk, kemudian ni ramai yang terbunuh, tapi tak dimandikan. Masa ini tidak boleh dimandikan, dan dikebumikan dalam keadaan macam mana dia mati. Jadi orang-orang Arab yang memberi sokongan kepada orang-orang Rum pada masa itu telah menarik diri, sokongan mereka menarik diri, sebab mereka tahu bahawa tentera Islam tidak akan berundur. Mereka adalah pasukan yang boleh mengharungi padang pasir dan tidak akan mengaku kalah, malah sanggup bermati-matian untuk berhadapan dengan Rum. Apa kata orang-orang Arab yang menarik balik sokongan kepada orang-orang Rum yang ada di utara? Mereka mengatakan walaupun padang pasir yang ganas ketika musim panas terik itu pun mudah sahaja diharungi dan ditawan oleh pasukan Rasulullah SAW. Masakan pula pasukan tentera mereka itu, masa padang pasir pun mudah sahaja diharungi oleh tentera Islam, apalagi pasukan tentera Rum dan tentera sokongan mereka daripada golongan orang-orang Arab. Bagi pasukan tentera Rum, apabila melihat Rasulullah SAW sendiri yang memimpin pasukan tentera Islam itu, dan Nabi SAW telah pula bertindak secara proaktif, belum lagi tentera Rum datang risik-risikkan mengatakan bahawa tentera Rum akan menyerang Madinah, belum lagi tentera Rum bergerak nak menyerang Madinah, tentera Islam dah sampai. Ini yang proaktif, mencegah sebelum berlakunya peperangan. Sebab bimbang, tentera Islam pun dia rasa bimbang kalau tentera Rum masuk sampai ke Madinah, jadi peperangan akan berlaku di dalam bandar Madinah dan ramai orang awam akan tercedera dan ramai orang akan ditawan. Jadi sebelum mereka sampai, kita pergi dulu. Jadi di strategi lah, strategi peperangan. Jadi bila Rasulullah sendiri yang memimpin pasukan tentera Islam itu, malah telah pula berada, dan tentera Islam telah pun berada di Tabuk secara tiba-tiba dalam musim kemarau yang sangat pelik itu, mereka benar-benar merasa terkejut. Tentera Rum yang hebat waktu itu pun rasa terkejut bila tentera Islam tiba-tiba muncul di Tabuk. Sebab selalunya pergerakan tentera Islam ini dirahsiakan, walaupun ada perisik-perisik dah beritahu, tapi dirahsiakan. Ini terbukti sangat berkesan. Bila pergerakan yang besar tentera Islam ini boleh dirahsiakan, ini sangat berkesan juga. Contohnya ialah bila tentera Islam telah pun bersedia untuk memasuki Mekah dalam tahun yang ke-8 Hijrah, ke-8 Hijrah. Rasulullah telah beritahu kepada penduduk-penduduk Madinah, pergerakan kita ni tidak dirahsiakan. Walaupun kita akan masuk ke Madinah atau Mekah, dan yang akan kita perang di Mekah ialah saudara mara kita sendiri, tapi taklah dirahsiakan peperangan ini. Pergerakan Islam ini tak dirahsiakan. Namun demikian ada juga orang yang membongkar rahsia tersebut. Ada seorang perempuan telah diupah oleh seorang sahabat yang sangat simpati, walaupun dia sahabat, tapi dia sangat simpati kepada saudara mara dia yang ada di Mekah. Dan kalau tentera Islam masuk ke Mekah, maka ramailah orang-orang saudara mara dia yang akan ditawan dan dibunuh. Jadi dia pun upah seorang perempuan, tulis surat, sampaikan berita pergerakan tentera Islam ini ke
ke Mekah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membantu Rasulullah SAW, dan Rasulullah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa ada seorang perempuan yang sedang bawa surat untuk pergi ke Mekah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali dan seorang sahabat lagi yang lain pergi mengejar perempuan ini, dan didapati perempuan itu memang ada bawa surat, tapi dia tak mau tunjuk surat itu. Dan dia diancam oleh Sayyidina Ali, kalau tak mau tunjuk dan tak mau berikan surat itu, maka akan dilakukan sesuatu yang mana dia akan ditelanjangi. Buat sebut. Jadi dia sebut dia tu, dia pun dah takut dah, dia pun beri surat tersebut. Dan terbukalah rahsia yang tentera Islam sedang bergerak menuju ke Mekah, dan surat itu tak sampai. Dan dapat perempuan itu ditawan, kemudian dibawa balik ke Madinah. Dan siapa yang mengarahkannya pergi ke Mekah itu menyampaikan tersebut, itu pun telah dipanggil dan diberikan peringatan, diberikan amaran. Begitu juga dengan pergerakan tentera Islam ke Tabuk ini pun satu rahsia. Tiba-tiba muncul, walaupun tentera Rom mempunyai ramai perisik-perisik dia, boleh tahu pergerakan Islam, tapi tak dapat tahu. Ini juga perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi tentera Islam pun sampai ke Tabuk, tak ada apa-apa peperangan yang berlaku. Tetapi walau bagaimanapun telah berlaku juga sedikit pertempuran yang kecil lah tentera Islam dan tentera Rom. Dan sebelum peperangan itu berakhir, perang kecil, tentera Rom cuba mengacak-acak tentera Islam, berlaku sedikit pertempuran. Tetapi sebelum pertempuran itu berakhir, pihak tentera musuh telah pun mengundurkan diri mereka balik ke markasnya. Dia undur-undur, tentera Islam diarahkan oleh Rasulullah SAW, jangan kejar pasukan tentera ni yang melarikan diri ini dengan dikejar. Sebab mungkin ini adalah satu perangkap termasuk dalam negara mereka. Mungkin ada pasukan tentera yang lebih ramai lagi akan mengepung mereka, dan tentera Islam akan diperangkap di situ. Itu Rasulullah kata jangan ikut, cukuplah sekat itu. Sebab mereka pun tak berani dah berhadapan dengan tentera Islam. Cuma acah-acah kecil-kecil perang dulu, tengok tak boleh lawan, mereka pun lari. Jadi itu serangan ataupun pergerakan pertama tentera Islam keluar negara daripada Madinah. Dan ini diteruskan dalam zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan mengikuti lagi pergerakan tentera Islam ataupun perjuangan tentera Islam melebarkan, meluaskan lagi pengaruh Islam di luar Madinah. Jadi kita dapat tahu bahawa tentera Islam ataupun orang Islam ni memang sentiasa meluaskan pengaruhnya. Dan sebab itu kita dapat Islam ini bukan daripada peperangan, tapi kita dapat Islam ini daripada perdagangan. Pedagang-pedagang Arab yang datang bawa Islam naik ke pantai Melaka, dan sembahyang itu di pantai tersebut dan dilihat oleh penduduk-penduduk Melaka, dan mereka pun merasa apa? Mereka merasa kagum dengan kedatangan buah Islam ini oleh pedagang, dan diberitahu kepada Sultan Melaka, dan Sultan Melaka sangat tertarik dengan perkara yang baru ini, dan akhirnya Sultan Melaka masuk Islam. Bila Sultan masuk Islam, siapa masuk Islam? Rakyat pun masuk. Inilah perkembangan orang Islam ataupun agama Islam di Malaysia, di negara kita, dan juga perkembangan tempat lain. Ada yang berlaku peperangan, ada yang berlaku perdamaian dan mereka bayar jizyah dan masuk Islam. Sekali itulah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita dan mengenai taufik hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tubna ya rabbi ba'da nabiyil hifdzal mursalin bilham malaikatil muqarrabin fi amdil ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله السلام عليكم ورحمة الله